Apa khabar murid-murid? Saya Cikgu Mimi. Hari ini kita akan belajar tentang teknik mozaik dalam bidang menggambar. Jom belajar sama-sama. Hari ini, cikgu akan tunjukkan apa yang kita akan belajar. Pertama, cikgu akan tunjukkan apakah yang dimaksudkan dengan teknik mozaik. Kemudian, kita akan lihat pula kepada sejarah mozaik, iaitu sejarah lama mozaik mula diperkenalkan. Selepas itu, kita akan belajar pula kepada aplikasi teknik mozaik di persekitaran. Di sini, murid-murid dapat melihat contoh penggunaan teknik mozaik di persekitaran murid-murid. Selepas itu, kita akan melihat pula kepada mozaik kreatif, iaitu bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya teknik mozaik. Kemudian, murid-murid dapat menghasilkan karya sendiri menggunakan teknik mozaik. Jom kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan teknik mozaik. Kalau murid-murid nak tahu, teknik mozaik merupakan proses menyusun dan menampal bahan secara bersebelahan, tidak bertindih dan masih menampakkan ruang latar. Murid-murid dapat lihat contoh gambar di bawah. Lihat gambar ikan tersebut, bagaimana kertas warna dipotong, digunting dan dilekatkan secara bersebelahan dan tidak bertindih antara satu sama lain. Cantik bukan? Kita lihat pula kepada sejarah mozaik. Mengikut sejarah lama, mozaik telah diperkenalkan oleh orang Greek. Pada asalnya, mereka mencipta mozaik untuk menghias permukaan lantai. Seperti mana gambar yang murid-murid lihat di sebelah, ini merupakan permukaan lantai yang menggunakan teknik mozaik. Jom kita lihat pula aplikasi teknik mozaik di persekitaran. Seperti di bawah, menunjukkan gambar-gambar bagi jalinan kasar dan jalinan lincin. Kita lihat pada jalinan kasar, yang mana contohnya dinding rumah dan juga pejalan kaki. Misalnya, gambar pejalan kaki ini menggunakan batu bata yang disusun menggunakan teknik mozaik, iaitu tidak bertindih dan disusun secara bersebelahan. Kita juga panggil ini sebagai jalinan sentuh kerana murid-murid dapat merasakan tekstur permukaan pejalan kaki yang kasar. Manakala, jalinan licin pula atau kita kenali sebagai jalinan tampak merupakan permukaan yang licin dan kita tidak dapat merasakan permukaan tersebut secara terus. Contohnya, jalinan yang ada pada alas meja dan juga jalinan pada pasu bunga. Seterusnya, mari kita lihat pula kepada mozaik kreatif yang mana menggunakan 3 perkara yang sangat penting, iaitu bahan. Sama ada menggunakan bahan buatan manusia ataupun bahan semula jadi. Kedua, dari segi susunan, kita ada pelbagai jenis susunan. Dan yang ketiga, dari segi gambaran, bagaimana susunan tersebut membentuk sebuah gambaran yang murid-murid dapat lihat. Lihat jadual di bawah. Berikut merupakan objek buatan manusia. Kita dapat lihat bahan yang pertama seperti straw ataupun penyedut minuman, yang mana kita boleh menggunakan susunan secara melintang dan akan menghasilkan gambaran seperti bumbung. Gambar yang kedua ialah duit shilling, yang mana susunannya kita boleh membuat seperti melingkar dan gambarannya seperti siput. Lihat pula gambar yang ketiga, menggunakan penutup botol, yang mana kita boleh menggunakan susunan secara pancaran dan anda dapat lihat gambaran yang dihasilkan seperti gambar bunga di bawah. Seterusnya ialah objek buatan semula jadi. Antaranya ialah seperti kekacang yang dapat disusun secara beralun dan membentuk gambaran seperti ombak. Seterusnya ialah gambar kayu, iaitu boleh disusun secara menegak dan kita dapat lihat pada hiasan katil. Jadi murid-murid dah pun belajar pada hari ini berkaitan dengan teknik mozaik. Jadi hari ini kita akan melakukan latihan iaitu menghasilkan karya kicauan menggunakan teknik mozaik. Antara alat dan bahan yang diperlukan ialah gunting, gam, kertas warna atau majalah lama, kertas lukisan, pensel dan sekiranya murid-murid ada batang aiskrim, boleh untuk digunakan. Apa yang murid-murid perlu lakukan ialah langkah pertama, sediakan alat dan bahan membuat karya teknik mozaik seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi. Langkah kedua, berdasarkan buku teks pendidikan kesenian muka surat 16, lukis kicauan pada kertas lukisan.
Langkah ketiga, tampal kertas warna pada kek cawan kamu menggunakan teknik mozaik mengikut kreativiti masing-masing. Langkah keempat, selepas siap, takak gambar karya kamu, rakamkan membentang karya kamu dengan memasukkan unsur seni bahasa dan prinsip rekaan. Hantar tugasan kepada cikgu melalui Google Classroom ataupun di WhatsApp. Selamat menghasilkan karya!